Okay, hello. Nama saya Sweety. Sekarang saya melayani di platform Gereja Anglican. Dan mereka telah mengutus saya melayani sebagai pensyarah di Seminari Teologi Malaysia. Dan kampus kami di Seremban. Saya mula pelayanan sepenuh masa di gereja tempatan pada pengakhir tahun 2000. Dan seterusnya melayani atas platform seminari atau sekolah Alkitab semenjak tahun 2005. Dan sepanjang pelayanan saya bersama dengan pastor-pastor, pemimpin-pemimpin gereja orang asli dan orang asal, saya telah banyak belajar tentang cara hidup mereka, budaya mereka dan corak pembelajaran mereka. Nah, di sini saya ingin kongsikan betapa pentingnya pendidikan teologi, ya, terutamanya kepada seorang pemimpin, ya, di mana ia secara tidak langsungnya dapat mempengaruhi seluruh masyarakat satu-satu suku bangsa tertentu. Nah, mula-mula ingin saya jelaskan apa itu pendidikan teologi. Kerap kita fikirkan bahawa hanya mereka yang menerima panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh masa yang patut diberi pendidikan teologi. Ya, ini adalah supaya mereka dapat melayani sebagai pastor di satu-satu gereja tempatan. Umat gereja yang biasa-biasa, kita macam tidak perlu mengikuti pendidikan teologi. Sebenarnya, kita semua sebagai umat Kristian memang perlu menerima pendidikan teologi. Nah, ia memberi kita satu kefahaman tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Teo itu mengenai Tuhan. Logi itu ilmu. So, teologi adalah ilmu mengenai Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat di gereja Malaysia memahami Tuhan kita, negara kita, walaupun telah mengalami pelbagai perubahan nama, telah merasai kehadiran Injil melalui para misionari awal bila pihak Portugis mula-mula mendarat di tanah ini. Ya, itu adalah pada tahun 1500-an. Ya, saya percaya kita semua masih ingat pada sejarah yang kita belajar dari sekolah. Ya, iaitu bagaimana orang Portugis mula-mula sampai ke Melaka. Bersama-sama dengan mereka adalah para misionari yang membawa Injil serta kepercayaan Kristian ke negara ini. Tetapi sampai sekarang kita masih belum dapat menyusun cara bagaimana kita memahami Tuhan. Ya, Tuhan yang kita sembah di gereja tiap-tiap minggu. Nah, setakat ini hanya kita ada buku-buku teologi dari Barat, buku-buku teologi yang diterjemahkan dari bahasa Inggris atau yang diimport dari Indonesia. Dah lebih 500 tahun. Tetapi kita masih belum menyusun cara bagaimana kita memahami Tuhan. Kerana kita terlalu bergantung kepada pihak luar. Padahal kita memang patut membangun, kita patut sudah mula menyusun kefahaman sendiri. Walaupun masih perlu bantuan, masih perlu panduan dari pihak luar. Kenapa ini penting? Kerana setiap suku bangsa mengalami Tuhan berbeza. Ya, banyak bahan pendidikan Kristian datangnya dari Barat. Ya, pemahaman Barat ada sedikit berbeza dari cara pemahaman orang Asia. Ya, mengikut seorang ahli misiologi yang bernama Paul Hibbert, ya, dia menerangkan bahawa pemikiran orang Barat iaitu worldview mereka atau dalam istilah kita faham sebagai pandangan dunia. Nah, pemikiran Barat mereka memisahkan hal rohani dari amalan keseharian. Contohnya, hal kerohanian terhad kepada gereja
Ia tak ada kaitan dengan hal yang berlaku di pejabat. Tetapi corak pemikiran orang Asia tidak memisahkan perkara sedemikian. Ya, oleh kerana perbezaan corak pemikiran inilah kita perlu menyusun teologi sendiri. Ya, kerana cara orang Barat memahami Tuhan dari cara orang Asia memahami Tuhan memang sangat berbeza. Bagi orang Asia, hal kerohanian merangkupi keseluruhan hidup kita. Ya, orang Barat, mereka memahami Tuhan secara logik, ya, dari firman-Nya terlebih dahulu. Manakala kita orang Asia mengenal Tuhan dari perasaan terlebih dahulu. Kita mengalami Tuhan sebelum memahami ciri-cirinya yang terdedah, ya, dari wahyu Tuhan. Ya, itulah sebab dia begitu penting kita menyusun cara kita memahami Tuhan sebagai seorang Asia, ya, mengenai siapa ini Tuhan yang kita sembah tiap-tiap minggu di gereja. Nah, kalau kita terikut-ikut dengan bahan-bahan pendidikan Barat, ia tidak sesuai untuk kita. Kerana kita kenal Tuhan dari wahyu, jarang kita kenal Tuhan, ya, dari wahyu firman terlebih dahulu. Sebaliknya, kita memahami, kita merasai Tuhan terlebih dahulu. Kita kenal Tuhan dari pengalaman sebelum mendalami ciri-ciri perwatakan Tuhan. Nah, watak dari kisah kitab Kejadian, Abram. Kemudiannya Tuhan menukar namanya kepada Abraham. Nah, kisah ini mengisahkan kepada kita corak pemahaman orang Asia. Abraham berasal dari kawasan Timur Tengah. Ia adalah satu kawasan yang lebih Asia dari Barat atau Eropah. Kisah Abraham di kitab Kejadian yang mengisahkan kepada kita bahawa Abraham memiliki beberapa pengalaman campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengenal Tuhan melalui peristiwa-peristiwa campur tangan Tuhan dari situ. Ya, dan dari situlah dia mengenal Tuhan yang benar. Abraham tidak mengenal Tuhan melalui kajian firman Tuhan secara logikal. Tetapi Abraham mengenal Tuhan dari satu siri campur tangan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup dia. Nah, sebagai pemimpin gereja, kita harus faham kepentingan ini agar jemaat kita sedar kita perlu memberi definisi Asia kepada soal siapa Tuhan yang kita sembah di gereja. Bagaimana kita mengajar jemaat kita? Adakah kita meniru kefahaman yang tertera dalam buku-buku yang dibaca? Atau kita betul-betul mendalami soal siapa Tuhan dari pandangan seorang Asia berbangsa Rungus, berbangsa Dusun, berbangsa Iban, Bidayu, Semai, Jakun dan sebagainya. Hari ini masih ada orang Malaysia dari generasi terdahulu, mungkin datuk nenek kita, yang menganggap bahawa agama Kristian ini ia adalah agama Barat. Ya, cuba kamu beribadah, ya, di gereja di mana-mana kawasan bandar. Apa yang anda perhatikan? Alat-alat muzik Barat digunakan. Mana identiti kita sebagai orang Asia? Mana identiti kita sebagai orang Rungus, sebagai orang Dusun, orang Iban atau Bidayu, atau Semai, atau Jakun? Adakah alat-alat tradisi kita tidak halal digunakan di gereja? Nah, nanti kita akan dalami isu identiti gereja tempatan. Seterusnya, saya ingin mendalami apa yang kita faham sebagai pemimpin. Biasanya kita anggap seorang pemimpin adalah mereka yang memegang jawatan tertentu dalam satu-satu organisasi. Sebenarnya,
kita semua adalah pemimpin. Mengikut John Maxwell, ya, dia memberi definisi pemimpin sebagai pengaruh. Sama ada kita mempengaruhi orang lain atau tidak. Mengikut definisi ini, kita semua adalah pemimpin. Kerana adanya pelbagai situasi, ya, di mana kita akan mempengaruhi orang lain. Kalau di tempat kerja, kita boleh mempengaruhi rakan sekerja kita di pejabat. Di bilik darjah, seorang guru boleh mempengaruhi murid-muridnya. Di pasar raya, seorang juru jual boleh mempengaruhi pelanggan untuk membuat keputusan sama ada mau beli jenama ini atau beli jenama itu. Jadi kita sebagai umat Kristian, kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang mampu mempengaruhi masyarakat persekitaran kita. Ya, mempengaruhi mereka dengan unsur-unsur Kristian. Tidak kira di manapun kita berada. Tidak kira tua atau muda. Tidak kira situasi mana kita sebagai umat Kristian. Dalam situasi manapun kita boleh mempengaruhi dunia di sekeliling kita. Nah, sekarang kita mau beralih kepada pemimpin gereja. Bagaimana kita mendefinisikan kepimpinan gereja? Biasanya mereka adalah individu-individu yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan sesuatu portfolio tertentu dalam gereja. Sebagai pemimpin gereja, mereka harus menjadi teladan kepada para jemaat. Ini termasuk cara penampilan, pengetahuan dan komitmen kepada tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan. Nah, di beberapa gereja, corak pentadbiran mungkin melantik seorang pemimpin. Manakala ada corak pentadbiran gereja lain, di mana para jemaah lah yang akan mengundi, memilih pemimpin mereka sendiri. Tidak kira bagaimana seseorang diangkat jadi pemimpin. Tugas seorang pemimpin gereja, ya, pemimpin rohani adalah untuk melayani. Sesuatu kedudukan dalam gereja atau satu-satu posisi dalam gereja bukan satu ganjaran. Ia satu peluang untuk melayani. Nah, kadang-kadang mungkin kita salah anggap bahawa satu kedudukan dalam gereja itu adalah macam satu pangkat, ya, atau satu kelebihan diberi kepada seseorang dan pemimpin diberi layanan yang istimewa. Contohnya mungkin seorang pemimpin diberi tempat duduk yang khas dalam satu-satu jamuan, atau ada tempat letak kereta khas di kompaun gereja untuk pemimpin, atau mereka diberi sajian makanan istimewa dalam satu-satu majlis. Nah, ada kalanya kita melayani pemimpin dengan keistimewaan kerana ada wujud satu-satu keperluan. Contohnya, seorang pastor yang perlu beralih ke gereja lain, ya, selepas khutbah. Ya, so sebab itu dia harus diberi layanan khas, ya, tempat letak kereta yang khas untuk dia. Selain dari keperluan sedemikian, adanya pemimpin yang tersalah anggap posisi mereka dalam gereja adalah satu ganjaran, satu keistimewaan. Nah, di sini saya ingin ingatkan bahawa satu kedudukan ataupun satu posisi dalam gereja tidak boleh membentuk perwatakan seseorang. Sebaliknya, perwatakan seseoranglah yang akan membentuk posisi itu. Dalam istilah bahasa Inggeris dikatakan, position will not make a person. It is the person who will make the position. Nah, maksud saya adalah satu-satu kedudukan tidak dapat menarik hormat kepada seseorang. Melainkan
Perwatakan seseorang itulah yang menentukan sama ada dia layak menerima hormat. Kepimpinan rohani adalah satu konsep yang amat penting. Tuhan memandang berat sesiapa yang dipertanggungjawabkan umat-umat dia. Nah, kita sebagai pintu yang membenarkan atau melarang satu-satu amalan di gereja. Ada yang katakan bahawa keadaan jemaah akan mencerminkan barisan kepimpinan gereja. Dalam kata lain, bagaimana barisan pemimpin, begitulah jemaah. Kalau kita terjumpa banyak yang suka cakap-cakap besar, cakap-cakap kosong, ya, kita perlu lihat cermin. Ya, kerana akan wujud sikap sebegitu di kalangan pemimpin. Yesus berkata kepada Petrus, "Aku akan memberikan kunci kerajaan syurga kepadamu. Apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di syurga. Apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di syurga." Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Apa yang dibenarkan pemimpin akan berlaku. Itulah kenapa Tuhan begitu pandang berat pada kepimpinan gereja. Inilah sebab dia, kita mesti pandang berat pada tugasan memimpin gereja Tuhan. Berat balasan kalau kita tidak serius pada hal kerohanian. Nah, sehingga kini kita telah membincangkan kepentingan pendidikan teologi kepada setiap umat gereja. Ia bukan sahaja membina ia bukan sahaja membina iman yang kukuh, tetapi dia melindungi kita dari ajaran sesat. Kita juga telah memperhatikan bahawa umat gereja adalah pemimpin dalam pelbagai keadaan. Kita juga telah melihat konsep kepimpinan rohani. Sekarang kita ingin beralih kepada peranan gereja orang asli atau orang asal. Nah, siapa orang asli? Dan mengapa mereka memiliki peranan penting dalam gereja di Malaysia? Masyarakat orang asli, atau ada istilah yang menggelar mereka orang asal. Mereka adalah penghuni asal bumi Malaysia. Cuba anda bayangkan, anda duduk di satu rumah. Ya, rumah yang amat besar. Dah lama anda mendiami rumah itu. Ya, rumah yang sangat besar, penuh dengan banyak bilik. Satu hari, beberapa orang luar datang. Minta anda bagi mereka tinggal dalam 1-2 bilik. Dengan murah hati, anda telah benarkan. Orang asing ini, orang luar ini, mereka ada bagi sikit sewa. Tetapi, tahun demi tahun, sewa tetap sama. Ada kalanya, mereka merosakkan perabot kamu. Perabot dalam rumah, perabot dalam bilik. Sebagai pemilik rumah, adakah anda berhak menghalau orang luar ini? Masyarakat orang asli adalah pemilik asal bumi Malaysia. Amalan berhala telah dibawa masuk oleh pelbagai pendatang asing atau orang luar. Benar juga, dulunya orang asli banyak yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kini, ramai sudah percaya. Orang asli masih memiliki hak menghalau roh-roh dari amalan berhala ini. Gereja orang asli memainkan peranan penting kerana memiliki hak atas bumi Malaysia dan layak menghalau penyembahan berhala dari bumi Malaysia. Gereja orang asli adalah kunci kepada kebangkitan rohani di Malaysia. Adakah kita sedar betapa pentingnya peranan gereja orang asli di Malaysia?
Lebih-lebih lagi pemimpin gereja orang asli. Pastor-pastor, para pemimpin gereja orang asli. Adakah anda sedar betapa pentingnya peranan anda dalam gereja? Adakah anda sedar kepimpinan dan pengaruh anda dalam membentuk gereja orang asli? Adakah anda sedar betapa pentingnya kita membina sebuah gereja yang memiliki identiti asli? Cuba baca apa yang Rasul Yohanes catatkan dalam kitab Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 9 berkata, "Selepas itu, aku melihat lagi, kulihat lautan manusia, tidak terkira banyaknya daripada segala bangsa, suku, kaum dan bahasa, berjubah putih dan memegang daun palma. Mereka semua berdiri di hadapan takhta dan anak domba." Kepelbagaian suku bangsa adalah sesuatu yang Tuhan perkenankan. Ia mewakili kepelbagaian dalam kerajaan Tuhan. Masing-masing memiliki, masing-masing mewakili kuasa atau otoritas atas satu-satu kawasan yang Tuhan telah peruntukkan kepada mereka. Masing-masing ditugaskan agar kita dapat mengkaji amalan budaya kita untuk menyesuaikan dia sejajar dengan ajaran Alkitab. Saya tidak boleh buat sedemikian untuk anda. Tidak ada sesiapa yang boleh melakukan penyesuaian budaya kecuali ahli satu-satu budaya itu sendiri. Saya bukan orang asli. Bangsa saya peranakan Pulau Pinang. Kami adalah satu-satunya bangsa yang paling asli di Pulau Pinang. Kerana masa itu Pulau Pinang hanya satu pulau yang tiada penghuni langsung. Masa orang Inggeris ini, Francis Light, masa dia datang ke Pulau Pinang pada tahun 1786. Orang putih ini telah banyak membawa buruh-buruh dari selatan negeri China untuk mengusahakan pulau ini. Sebagaimana asli pun bangsa saya di Pulau Pinang, kami kaum pendatang dan bukan asli kepada bangsa ini, kepada negara ini. Lain ceritanya bagi kebanyakan dari anda yang dari bangsa Runggus, Dusun, Iban, Bidayu, Semai, Jakun dan sebagainya. Sejak bumi dibentuk, penghijraan manusia telah ternampak nenek moyang anda sampai dan menghuni di bumi yang kita gelar Malaysia hari ini. Gereja orang asli adalah kunci kepada kebangkitan rohani yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan di Malaysia. Pastor-pastor, pemimpin-pemimpin gereja orang asli, anda adalah penggerak kepada tercetusnya kebangkitan rohani ini. Sampai kini, kita telah membentangkan kepentingan pendidikan teologi, definisi kepimpinan, konsep kepimpinan rohani, peranan gereja orang asli, dan kepentingan pemimpin gereja orang asli. Saya sedar mungkin di kalangan pemimpin gereja ada yang memikirkan tentang pendekatan pendidikan teologi di sekolah-sekolah Alkitab dan seminari yang wujud di Malaysia hari ini. Mungkin kita fikirkan bahawa sukar untuk saya pergi ke seminari. Cara mereka mengajar itu sukar untuk difahami. Saya percaya ramai yang memang mencari-carikan peluang untuk melatih diri, yang untuk menerima latihan yang menyeluruh. Tetapi mungkin wujud pelbagai cabaran. Kalau pasal pembiayaan, saya percaya ada banyak umat di gereja dari jurusan bahasa lain yang
sangat-sangat sanggup membiayai anda. Kalau pasal cara pengajaran, memang saya akui ini satu cabaran besar kepada kebanyakan dari kita. Corak penyampaian pelajaran yang kebanyakan dalam institusi pendidikan formal ini macam teramat kebaratan. Memang kurang sesuai untuk kita orang Asia. Setelah bergaul dengan ramai pastor-pastor, para pemimpin gereja orang asli, saya sekarang amat berusaha belajar untuk mencari satu pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk masyarakat orang asli. Disebabkan oleh budaya lisan yang kita warisi, saya dapati satu-satunya pendekatan pembelajaran yang sesuai adalah menggunakan pendekatan lisan, ya, yang mirip dengan budaya kita. Ini termasuk cara bercerita, lakonan, ulangan, pantun, teka-teki, dan sebagainya. Ini memang amat berbeza dari pendekatan orang Barat yang mengutamakan pemikiran yang logik, pemikiran yang kritis, pemikiran yang memerlukan gaya analisa. Dan saya memang harap anda semua boleh bantu saya, ya, agar kita dapat menghalusi cara pembelajaran yang istimewa, yang sesuai untuk bangsa kita. Ini akan membantu untuk kita membentuk gereja orang asli untuk masa depan. Kerinduan saya selama ini adalah untuk mengusahakan agar akan terbentuk satu gereja tempatan yang asli, ya, yang boleh mencerminkan ciri-ciri budaya, identiti bangsa masing-masing. Dan saya amat berharap pada anda sebagai gereja orang asli Malaysia agar kita dapat bekerja sama. Ya, kita sama-sama bekerja sama untuk mencapai matlamat ini, agar kita dapat membentuk satu gereja asli yang bercirikan budaya kita di Malaysia dan dapat memuliakan Tuhan di bumi Malaysia. Terima kasih. Shalom.